Nak masuk asar dah, mereka tak sembahyang zuhur lagi, kerja duk tengah buat kerja. Mereka dibenarkan jamak salat, tak perlu buat zuhur. Beri tumpuan kepada kerja yang dilakukan, kerana dia membabitkan keselamatan nyawa orang Islam atau nyawa manusia, hatta yang dalam bahaya tu non muslim. Saya OKU dengan foot drop with brace dan knee sickness kalau betul lah sebutan saya tak pasti. Dia kata tapi ada kursus di Bukit Bintang yang penting dia orang OKU, naik komuter Bangi dan change over MRT Kajang line ke Bukit Bintang dengan total duration 1 jam 20 minit, berhimpit-himpit dan tak dapat tempat duduk pun, tak cukup pun 2 marhalah. Bolehkah saya jamak dan qasar? Dia OKU, perlu bergerak atas keperluan hidup dia, tukar-tukar MRT apa semua, komuter dalam tempoh sejam 20 minit, tapi jarak yang ditempuh itu tak sampai 2 marhalah. Bolehkah dia jamak dan qasar salat? Jawapan anda boleh melakukan jamak kerana masyaqqah di sisi sebahagian ulama. Masyaqqah ni maksudnya apabila kita menghadapi kesempitan dan kepayahan. Tapi syarat kesempitan dan kepayahan itu mestilah ghaira mu'tadah, bukan kebiasaan, di luar dari kebiasaan. Hidup manusia ni memang susah, sukar, sempit ataupun ada masyaqqah. Seorang yang sibuk bekerja, ada orang buat kerja memang sibuk, setiap hari dia sibuk, masyaqqah. Tapi masyaqqah yang seperti itu tidak membolehkan dia jamak. Dia mesti masyaqqah yang ghaira mu'tadah, yang di luar dari kebiasaan. Kalau dia salat setiap waktu mendatangkan kesukaran pada dia dalam bentuk yang luar biasa, itu maksud masyaqqah. Jadi saya sebut di sini, anda boleh melakukan jamak kerana masyaqqah atau kesempitan dengan berpegang kepada pandangan ulama mazhab Hambali, pandangan Ibnu Sirin, Ashab dari kalangan sahabat Imam Malik, Al-Qaffal dan Asy-Syashi Al-Kabir dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Demikian juga sekumpulan ulama hadis dan Ibnu Al-Munzir. Kita sebut nama ulama ni supaya orang tu dia rasa macam dia tenang untuk mengamalkan pandangan itu. Nama-nama ni nama-nama ulama dalam mazhab, dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun pandangan yang diambil kira dalam mazhab Syafi'i, masyarakat kita kebiasaannya mazhab Syafi'i, walaupun pandangan mazhab Syafi'i itu tak boleh jamak kalau masalah macam saya sebut tu. Tapi kalau kita ambil begitu, macam mana kita nak beri kemudahan kepada orang OKU bergerak satu tempat daripada komuter nak tukar ke MRT apa semua, perjalanan 1 jam 20 minit, macam mana? Jadi kita bimbing dia supaya dia bertaklid kepada ulama Hanafi dan ulama-ulama yang kita sebut sebentar tadi. Pandangan ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ditanya, mengapa baginda SAW pernah melakukan jamak salat bukan kerana peperangan? Tak ada peperangan, tidak juga kerana hujan dan sakit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, arada an la yuhrija ummatah. Baginda Nabi SAW tidak mahu menjadikan umat baginda berada dalam kepayahan. Kata Ibn Bas rahimahullah, bila Ibnu Abbas kata Nabi tidak mahu menjadikan umat baginda berada dalam kepayahan, menunjukkan Nabi jamak itu, kalau Nabi tak jamak mendatangkan kepayahan. Maknanya ada sesuatu masyaqqah yang tidak disebut dalam hadis, tetapi kita faham dari perkataan Ibn Abbas, walaupun dalam hadis secara zahirnya tak sebut ada masyaqqah, tapi mesti difahami kalau Nabi salat setiap waktu, setiap salat pada waktunya, akan sudah pasti
mendatangkan haraj, mendatangkan kesukaran pada baginda. Lalu Nabi nak beri bimbingan kepada umat baginda, kalau ada masalah dan masyaqqah, lakukan salat secara jamak. Tuan-tuan, kalau kita tengok, walaupun kita tak nafikan, ulama mazhab Syafi'i tak benarkan jamak kerana masyaqqah, tapi jamak kerana hujan boleh. Ulama mazhab Syafi'i tak benarkan jamak kerana masyaqqah, tapi jamak kerana hujan boleh. Katalah hujan yang membasahkan baju dengan syarat-syarat tertentu. Contoh ulama mazhab Syafi'i, dia katalah hujan tu turun waktu maghrib tadi, lebat. Kita beranggapan hujan ni kalau akan berterusan sampai waktu Isyak. Lalu imam di masjid kata, tuan-tuan, kita tengok hujan ni nampak macam penat ni, nak berhenti ni, rasa macam tak berhenti malam ni, contoh. Lalu imam kata, tuan-tuan sekalian, kita buat jamak maghrib dan isyak dalam waktu maghrib, jamak taqdim nama dia. Buat solat maghrib 3 rakaat, lepas tu kita iqamat, buat solat isyak 4 rakaat, disebabkan hujan. Di sisi ulama mazhab Syafi'i dibolehkan dengan syarat-syaratnya lah. Dia hanya boleh dibuat pada waktu yang pertama dengan syarat hujan itu berterusan sehingga habis solat yang pertama, solat maghrib, bagi salam solat maghrib tu hujan masih kekal berterusan. Adalah beberapa syarat yang disebut oleh para ulama Syafi'i. Dari sudut ulama mazhab Syafi'i membenarkan jamak salat kerana hujan tu, wallahu taala alam. Kita tak nafikan kerana salat jamak secara hujan tu ulama mazhab Syafi'i ambil disebabkan sabit dalam hadis menunjukkan Nabi salat jamak kerana hujan. Tapi dalam masyaqqah tak ada di sisi ulama mazhab Syafi'i, tak ada dalil, tak ada hadis yang sebut secara jelas Nabi melakukan jamak kerana masyaqqah. Lalu ulama mazhab Syafi'i kata kerana ada bila masyaqqah tak boleh jamak. Akan tetapi wallahu taala alam, dari segi, kalau kita tengok dari sudut ruh pandangan mazhab yang membenarkan salat jamak ketika hujan, maka mimbabil aula, termasuk dalam perkara yang lebih sepatutnya boleh melakukan jamak apabila ada masyaqqah. Sekalipun kita tak boleh kata ulama Syafi'i membenarkan, ulama Syafi'i tak benarkan, tapi ulama lain membenarkan perkara tersebut. Dan pandangan ulama lain itu disokong oleh hadis Ibnu Abbas yang kita baca sebentar tadi. Bila kita sebut boleh jamak, yang dibenarkan hanya jamak sahaja. Bismillah. Qasar tak boleh. Melainkan kalau seseorang itu dia beranggapan jarak ataupun perjalanan yang dia tempuh itu adalah musafir. Itu lain lah. Kerana qasar hanya untuk orang yang bermusafir. Qasar hanya untuk orang yang bermusafir. Sebagai contoh, ni jamak saja tanpa qasar. Pasukan bomba, pada pukul 1, sekarang Zuhur pukul apa? 1 Zuhur pukul apa sekarang? Kat situ 1.13. 1.13, 1.11, katalah 1.11 ada siren, ada bunyi pada balai bomba, mereka kena segera, ada emergency, kemalangan, katakan. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua dari kemalangan. Ada kemalangan di highway sebagai contoh, bomba terpaksa pergi. Lalu semua bomba bergerak pergi, baru masuk Zuhur dia pun pergi buat, ataupun baru tengah azan, mereka kena segera pergi kecemasan, accident, buat kerja nak lepas accident yang dahsyat, buat kerja potong besi lah apa semua nak selamatkan mangsa kemalangan, sampai nak habis Zuhur ni. Kat mana berlaku? Highway, nak pergi Kuala Perlis contoh. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita, berikan keselamatan dari kita dari sebarang bentuk kemalangan. Nak masuk asar dah, mereka tak sembahyang Zuhur lagi, kerja duk tengah buat kerja. Mereka dibenarkan jamak salat, tak perlu buat Zuhur. Beri tumpuan kepada kerja yang dilakukan kerana dia membabitkan keselamatan nyawa orang Islam atau nyawa manusia, hatta yang dalam bahaya tu non-muslim. Nak selamatkan non-muslim, nak selamatkan satu nyawa, takhirkan salat. Tak perlu salat Zuhur di dalam waktu, takhirkan, tunaikan salat Zuhur dalam waktu asar. Ustaz selesai habis pukul 5 Ustaz, tak apa,
selesai cuci, kalau ada najis pada badan dan pakaian, bersihkan, ambil wuduk, solat zuhur dalam waktu asar 4 rakaat, tak boleh 2 rakaat. Kerana pergerakan dari Kangar ke highway Kuala Perlis, tak ada orang kata musafir. Tak ada orang kata musafir. Jadi mesti waktu zuhur 4 rakaat dalam waktu asar. Kemudian iqamat buat asar 4 rakaat dalam waktu asar. Dia nama jamak takhir. Dia tak boleh qasar. Dia tak boleh buat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, tak boleh. Kerana qasar hanya dibenarkan untuk orang yang bermusafir, sedangkan dia bukan orang yang bermusafir. Dia mengambil keringanan melakukan jamak kerana masyaqqah, tugas menyelamatkan orang dalam bahaya. Wallahu a'lam. Ambil perhatian tu, jangan nanti jamak masyaqqah dia duduk di Kangak. Ada kesukaran di Kangak juga, dia duduk di Kangak. Dia buat jamak qasar pula. Tak boleh, jamak sahaja yang dibenarkan. Wallahu a'lam.